Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Okay, hari ni kita akan sambung lagi bab yang pertama Okay, bab yang pertama iaitu 1.2. Okay, 1.2 adalah berkaitan dengan leraian daya Leraian daya tajuk yang sangat pendek lah. Leraian daya iaitu ada dua benda. Yang pertama, kamu kena memerihalkan leraian daya. Okay, ada komponen-komponen daya dia. Okay, yang kedua iaitu menyelesaikan masalah tentang daya paduan dan leraian daya. Jadi yang minggu lepas, daya paduan harap-harap semua orang settle lah. Sebab dia akan berkait dengan leraian daya Okey, leraian daya. Okey, leraian daya. Okey. Leraian daya. Okey, kita tengok situasi yang ni lah. Seorang abang adalah cerita je kan di sini, kamu boleh bacalah. Ada orang tarik kawan dia. Tapi yang ni lebih besar daripada kawan dia. Kawan dia tak ngam saiz, tak apalah. Okey. Jadi ini dia tarik yang si kecil ni. Okey. Okey, leraian daya maksudnya daya boleh terlerai. Lerai maksudnya boleh dileraikan. Dileraikan. Okey, kalau saya label, okey, kita cuba label dulu apa daya-daya yang bertindak ke atas budak kecil ni. Kita label dulu macam yang minggu lepas. Jadi sebab tu saya kata minggu lepas tu kamu kena ingat balik, kita revise balik apa daya-daya yang bertindak ke atas budak ini. Okey, budak ini. Jadi budak ini kalau kita ingat balik, kita recap balik untuk kaitkan apa yang kamu sudah belajar minggu lepas. Okey. Jadi budak ni dia ada weight, berat kan, W. Tebal tulisan saya tu. Supaya nampak lah semua kan. Okay, W. Kalau saya kasih zoom lagi. Okay, W. Okay, budak ni ada berat. Lepas tu budak ni ada tindak balas normal. Mesti dibagi balik tindak balas normal. Okay, untuk menyokong berat badan dia lah. Jadi tindak balas normal, kalau tidak silap dia guna simbol R lah. Okay, kalau salah kamu rujuk balik buku. Okay, tindak balas normal. Okay, ditarik pelepah ataupun ditarik apa, upih ataupun ditarik daun kelapa ke. Jadi mesti ada geseran ke belakang ataupun ke kiri. Daya geseran tidak silap saya diguna FR. FR geseran ke belakang. Jadi daya, mana daya orang tu bagi? Ni daya dia menyerong begini ni. Ni daya. Daya tu mau label apa, ikutlah kamu label apa-apa pun. FT ke, F tu force, T tu tarik. Tarik force. Bukan tarik force, maksudnya label je, sekadar label. Kamu boleh label apa-apa yang kamu suka. Tapi apa yang berbeza dengan minggu lepas? Minggu lepas, okay, kita cek. Okay, minggu lepas okey, tengok minggu lepas kereta yang ni. Minggu lepas tengok daya yang kita ambil kira daya yang selari T dengan, saya kasih zoom lagi T kayak begini, FR belakang. Maknanya untuk mengira daya paduan dia memerlukan daya yang selari untuk kita tambahkan ke semuanya. Okey, daya paduan kalau untuk yang melintang begini, yang mengufuk, jadi T tambah dengan daya geseran ni negatif lah sebab dia ke kiri. Jadi T tambah dengan negatif yang ke belakang ni. Jadi apa ni? Poin dia di sini, yang ini adalah kenapa kita boleh buat tambah begitu je. Sebab dia adalah selari. Bila selari kita just padukan dia, kita just tambahkan dia. Ingat tambahkan tu bukan maksudnya tambah dengan membuti tula. Tambah dengan membuta tuli. Ingatlah arah dia. Kalau arah kanan positif, kalau arah kiri negatif. Jadi kalau kita tambah, maksudnya dia akan jadi tolak juga nanti. Kan, senang cerita yang depan tolak belakang. Senang cerita lah. Kan, depan tolak belakang. Tapi poin dia, kita boleh tolak sebab dia adalah dua daya yang selari. Maka kita boleh lah kasih tolak mana-mana supaya dapat baki dia. Kan, tolak-tolak. Kalau atas bawah, kalau dia selari, bolehlah kita tolak-tolak. Jadi R, W dengan R. Okey, yang kereta tu yang minggu lepas. Yang mana daya-dayanya adalah bertindak secara selari.
Tapi kalau yang sekarang ni, leraian daya yang sekarang ni, kita ada daya tarikan. Daya tarikan ni tengok dia menyerong. Dia tidak lagi selari dengan daya geseran yang belakang. Contohnya daya tarikan ini menyerong begini, daya geseran ke belakang. Jadi dia tidak selari. Kalau selari dia lurus begini, ditarik secara lurus. Jadi yang gambar ni, situasi ni dia akan jadi sama dengan yang apa yang kamu belajar minggu lepas tu. Kalau daya tarikan ditarik secara mengufuk, maksudnya orang ini mungkin duduk, kawan dia duduk, dia tarik secara mengufuk, maka kita akan baliklah pada situasi yang minggu lepas. Situasi yang minggu lepas. Jadi sekarang kalaulah dia tarik secara menyerong, condong, maknanya ada bersudut. Ada sudut lah sini ni. Ada sudut theta apa-apalah. Kalau dia tarik secara menyerong ataupun secara condong begitu, macam mana kita mau handle situasi begini? Adakah boleh guna tolak-tolak macam yang minggu lepas kamu belajar tu? Maknanya FT tolak dengan FR begitu, cari daya paduan dia. Tak boleh. Dia tak boleh begitu. Dia ada leraian daya. Secara logiknya lah, kalau kamu tarik kan, kalau tarik ke sana. Sekarang saya mau perkenalkan dari mana, kenapa mau leraikan daya. Secara logiknya ini, secara fiziknya lah, secara logik kamu boleh test sendiri. Kalau kamu tarik, mesti objek ni bergerak ke kanan kan. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, maksudnya ada komponen yang tersembunyi. Saya guna istilah tersembunyi lah. Komponen tersembunyi yang menyebabkan objek itu ataupun menyebabkan budak kecil ni, kecil ke dia, yang menyebabkan budak kecil ni bergerak ke kanan. Jadi ada komponen yang menyebabkan dia bergerak ke kanan. Mesti ada. Sebab apa mesti ada? Takkanlah friction, takkanlah geseran saja ada. Kalau geseran saja ada, mana dia bergerak kan? Jadi mesti ada komponen yang menggerakkan dia ke kanan. Itu satu. Maknanya daya tarikan tadi tu dia boleh dileraikan sudah kepada satu komponen, iaitu komponen mengufuk. Ni saya panggil komponen mengufuk. Hitam ni adalah komponen mengufuk yang bawah ni, mengufuk. Secara logiknya lagi, kalau kamu tarik menyerong begini kan, masa start kamu tarik tu, budak ni seolah-olah ada orang angkat dia. Sebab tu dia boleh bergerak. Kalau secara logik, kalau kita fikir kan, kita start tarik, masa kita tarik tu, budak tu rasa macam ringan. Budak itu, bukan kita yang tarik. Budak yang kena tarik tu dia boleh bergerak sebab dia rasa dia lebih ringan. Maksudnya mesti ada bantuan daripada suatu daya yang kita tidak nampak. Yang saya guna istilah tersembunyi. Jadi apakah komponen daya itu? Datang dari mana? Rupa-rupanya dia datang dari komponen menegak ataupun mencancang. Komponen mencacang daripada daya tarikan. Jadi ke atas. Ke atas. Jadi di sini kalau dia tarik secara menyerong begini, yang budak lelaki ni akan bergerak ke kanan. Sebab dia ada komponen mengufuk yang boleh menggerakkan dia ke kanan, yang boleh mengatasi daya geseran. Jadi kita ada sudah ni ke kanan, ini ke kiri. Jadi kita boleh guna situasi yang minggu lepas tu, nanti kita boleh guna untuk tolak-tolak ke apa ke, cari daya paduan ke apa. Itu nanti. Itu komponen mengufuk. Iaitu yang ini bawah ni. Dan satu lagi komponen menegak. Jadi kalau dia tarik secara condong begini, ada dua lah. Satu komponen yang mengufuk, daya tarikan, komponen mengufuk daya tarikan. Yang satu lagi adalah komponen menegak, ke atas. Daya tarikan dalam situasi ini ke atas lah, sebab dia tarik ke sana, mestilah tendensi dia untuk angkat budak ni ke atas kan. Jadi ada dua. Ini dia panggil komponen menegak ataupun mencancang, menegak. Jadi biasa dalam buku teks dia guna simbol. Kalau menegak dia guna FY, kalau mengufuk dia guna FX. Itu idea dia, macam mana datangnya idea daya tu boleh dileraikan. Dia datang daripada sebenarnya situasi harian juga kita, tapi kita tidak sedar bahawasanya ada leraian daya. Seperti contoh yang inilah. Situasi inilah. Jadi dalam situasi sekarang ni, kamu tengok sekarang ni, berbeza dengan minggu lepas. Kalau kamu perasan sekarang ni, daya yang bertindak ke atas ada dua. Satu disumbangkan oleh R, iaitu tindak balas normal.
Dan yang satu lagi adalah Fy. Fy. Okey. Yang ke bawah berat je lah. Berat je lah ke bawah. Okey. Yang kanan adalah komponen mengufuk. Komponen mengufuk daya tarikan. Daya tarikan yang ambil komponen mengufuk dia sahaja. Okey, dan diseimbangkan ataupun diatasi ataupun mengatasi geseran. Jadi yang mengufuk ada sini satu, depan satu, kanan satu, ke kiri satu. Itu macam biasa. Macam yang kamu tengok yang minggu lepas. Tapi ke atas ni, yang atas ni ada dua di atas ni. R dengan Fy ni saling membantu, menyokong antara satu sama lain untuk meimbangi berat. Sebelum ni, kalau daya tarikan ini secara lurus begini, lurus, memang sebiji sama dengan minggu lepas. Jadi Fy ni tidak ada. Okey, Fy tidak ada. Maksud saya ginilah contoh saya mau kaitkan dengan yang minggu lepas. Okey. Okey, minggu lepas kalau orang lelaki ni. Orang lelaki ni yang ni. Yang ni ditarik. Dia ambil daun tu, dia tarik secara mendatar. Saya mendatar. Leraian daya apa yang tidak ada? Kalau dia tarik secara mendatar, maksudnya kesemua daya tu ataupun yang mendatar, yang daya tarikan tadi tu adalah milik Fx. Maksudnya yang mendatar itulah Fx, mengufuk. Okey, cikgu. Jadi yang Fy pula, yang Fy tu ada lagi. Cuba kau fikir logik. Kalau dia tarik secara mendatar, kan dia akan bergerak ke sana lah. Okey, bergerak ke sana, mendatar. Adakah yang menegak ni ada dia punya ni? Kalau tadi kalau menyerong begini, dia ada menegak. Sebab kalau kamu lukis dia punya segitiga, komponen menegak tadi dia terangkat. Dia terangkat. Jadi ada. Itu komponen menegak dia ada. Tapi kalau kita letak daya tarikan tu secara rata, flat. Rata begini, kita tak, budak tu kalau tarik secara rata, tarik secara rata, maka komponen Y dia kosong. Jadi anak panah dia tidak ada lah. Jadi kosong. Maksudnya kita betul-betul balik pada situasi yang minggu lepas, iaitu R, yang ke atas ada R sahaja. Yang bawah memang W lah. Yang kanan adalah daya tarikan itu sendiri. Yang kereta minggu lepas tu tujuan enjin lah kalau kereta. Okay? Yang belakang ni adalah geseran. Jadi itu kaitan antara minggu ni dengan minggu lepas. Okay? Harap-harap kamu boleh kaitkan lah minggu ni, minggu lepas. Jadi minggu ni tambahan dia hanyalah leraian daya, iaitu apabila daya tarikan ataupun daya ada yang menyerong. Jadi kita terpaksa leraikan dulu kepada komponen mengufuk dan komponen menegak untuk menyelesaikan masalah. Okay? Jadi saya padam balik yang ni. Saya buat beginilah sebab ini sekarang kita bincang tentang daya tarikan yang apa-apa daya lah, tarikan ke tolakan ke yang menyerong. Okey, menyerong. Condong beginilah. Okey. Sebenarnya yang leraian daya ni dia sangat berkait rapat dengan apa yang kamu sudah belajar dalam ADMAT, dalam matematik tambahan kamu. Bab vektor kamu sudah diperkenalkan sebenarnya, tetapi istilah leraian daya itu mungkin kamu tidak tahu. Okey, kalau kamu tengok ADMAT, ada saya simpan screenshot dia. Okey, tengok ADMAT. Leraian daya. Sebenarnya kamu belajar ni. Kamu belajar vektor, macam mana mau meleraikan satu vektor daripada O ke titik O ke titik B, macam mana kamu boleh bergerak. Okey, boleh bergerak. Dia tidak, dalam ADMAT dia tidak guna istilah leraikan, bergerak daripada O ke B ni, kita mau bergerak macam mana. Okey, ni kita kaitkan dengan ADMAT yang kamu sudah belajar. Jadi contohnya ini vektor OB. OB ni sebenarnya dalam ADMAT, kalau ada anak panah ni dalam fizik, dia adalah daya lah kan. Kalau kamu ingat, daya adalah kuantiti vektor kan. Jadi sebenarnya ini adalah FT tadi. Besar pula dia punya saiz dia. Ini sebenarnya adalah FT, daya tarikan kita. Okey, daya tarikan kita yang dalam orang menarik daun tadi tu. Okay, FT. Dalam ADMAT dia guna OB. Biasanya ditulis OB begini kan. Tapi sebenarnya itu adalah FT lah, vektor. Okay. Jadi
Kamu belajar dulu kalau satu vektor dia boleh ditulis dalam bentuk ij kan, iaitu kalau ni 1, 2, 3, okey, 3i positif kan, ke kanan, okey, positif, dan ke atas 1, 2, 3, 4, okey, ada 4 j. Kalau ke atas ataupun bergerak ke paksi y, negatif paksi y, kita guna j. Kalau ke kiri kanan kita guna i. Tapi sebab ke atas, okey, ke atas maka 4 tu positif. Kalau ke kanan maka 3 tu positif. Kalau ke kiri dan ke bawah negatif lah kan. Tapi inilah yang saya kata, ini sebenarnya ini yang kita panggil komponen. Ni 4J. Cikgu, gambar rajah yang sebelum ni begini, begitu. Mana ada cikgu, tidak sama. Sama je sebenarnya. 4J kamu ingat dalam MAT dulu. Yang 4J ni sebenarnya saya boleh tulis saja, pindahkan saja ke sebelah sini. Jadi saya boleh tulis padam ni. Kamu boleh bergerak juga begini. 1, 2, 3, 4 kan. 4J ada di sini. Kan? Okey, ni ada. Jadi sekarang kita nampak. Inilah komponen mengufuk 3i ke kanan. Ini adalah komponen menegak 4J. Okey. Ada nak panah lah. Jadi kalau dalam fizik dan tadi ni, ini adalah komponen mengufuk fx. Yang di atas ni, yang ni adalah komponen menegak fy. Okey. Biasa juga negara seputus-seputus lah. Okey, menegak dan mengufuk. Itulah yang kamu pernah belajar dulu. Jadi sekarang ni kita apply dalam fizik lah. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak lah untuk membahaskan kembali, ingat kembali apa yang kamu belajar dalam MAT. Jadi yang saya cerita tadi tu semua sudah ada di sini. Semua sudah ada di sini lah. Tengok, asalnya orang tarik begitu kan, orang tarik begitu. Jadi apa yang menyebabkan daya geseran diatasi? Macam tidak ada apa-apa sini. Dia mesti ada sesuatu yang menyokong ataupun mengatasi daya geseran supaya dia boleh bergerak kan. Yang tadi dia bergerak kan, dia mesti ada. Jadi itulah datangnya komponen mengufuk ni. Jadi yang pink yang di bawah ni. Jadi inilah yang saya kata tadi, fx tu. Itu label je fx dan fx ni ada. Fy pun ada komponen menegak. Okey, komponen menegak daya tarikan, ke atas ni. Dia sama-sama dengan tindak balas normal, dia membantu. Okey, dia membantu. Kedua-dua ni bergabung membantu untuk mengatasi ataupun menyeimbangi, bukan mengatasi, meimbangi berat budak ni lah. Sebab budak ni kan dia tidak terbang ke tidak apa kan, tidak masuk ke dalam bumi ke apa, dia seimbang. Dia diimbangi, berat budak diimbangi oleh tindak balas normal dengan komponen menegak daya tarikan. Okey. Jadi itulah cerita wujudnya leraian daya dalam situasi harian lah. Saya terus tengok macam mana mahu meleraikan daya. Okey, yang ini adalah dia punya gambar rajah yang lebih ringkas lah. Okey, ada daya F ini satu daya. Satu daya dia boleh dileraikan kepada dua komponen. Satu daya boleh dileraikan kepada dua komponen. Okey. Iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Tengok gambar rajah ni teruslah senang. Ni daya orang tarik tadi ni. Yang ni boleh dileraikan kepada dua komponen, iaitu fx, kdfx dan satu lagi fy. Okey. Apa pentingnya fx fy ni? Yang tadilah yang cerita tadi tu. Kenapa fx ni penting? Dia muncul sebab kalau contoh tadi tu, objek itu dia bergerak ke kanan. Jadi maksudnya ada daya yang membolehkan objek itu bergerak ke kanan. Okay, ke kiri mungkin ada geseran. Jadi dia ada daya yang menyokong ataupun menyeimbangkan keadaan. Dia mesti ada daya ke kanan. Kalau tidak ada ni, tidak seimbang lah ataupun tidak ada sokongan lah sistem tu. Sama juga dengan Fy. Okay, kenapa ada? Sebab budak itu ada berat kan. Ada berat, ada tindak balas normal juga kan ke atas kan. Fy ni adalah untuk menyokong. Menyokong tindak balas normal yang mungkin tidak cukup, menyokong berat lah. Jadi dia membantu tindak balas normal. Jadi Fy ni
wujud untuk menyokong sistem yang menegak ataupun daya paduan yang menegak. Okey, baik. Jadi macam mana mau keluarkan fx fy itu? Ini kamu belajar matematik dulu ni Kamu belajar tingkatan 3 ni. Saya ingat lagi ni. Walaupun saya tidak ajar tingkatan 3, tapi saya baca buku tingkatan 3 lah untuk tahu kamu sudah belajar sebenarnya. Okey, kalau kita ada segitiga kan, kamu tahukah macam mana dapat rumus yang ni? Fx dengan fy ni, macam mana dapat rumus? Mesti kamu mahir kan? Ni kamu tahu kan ni macam mana dapat ni? Kalau tahu angkat tangan. Senang je. Ada yang angkat, ada yang angkat. Sekejap aku mau tanya. Siapa yang angkat ni? Rina. Rina. Okey. Ini macam mana dapat ni Rina? Kita guna hukum apa? Sin cos. Okey, sin cos tan. Bagus. Sin cos tan. Itu yang saya mahu dengar. Okey, sin cos dengan tan. Okey, jadi ni saya tidak perlu detail sangat, mungkin secara cepat lah. Okey. Jadi kalau kita ada segitiga, terlalu tebal segitiga saya ni. Okey, gini kan. Okey, jadi di sini adalah, okey, kalau di sini f, okey, jadi saya label f sini. Di sini fx. Di sini yang menegak ni adalah fy. Ni maksudnya yang ni bawa ke sinilah. Membentuk, kita nak bentuk segitiga. Okey, supaya kita dapat kira dengan sin tan cos tu Jadi sudut theta tu di sini. Okey, jadi di sini kamu ingat baliklah kalau sin, siapa lagi? Allah. Okey, kalau sin, apa rumus? Sin. Apa teknik-teknik yang kamu ingat? Ini penting ni untuk kamu keluarkan ni kan, rumus ni. Mesti kamu tahulah sebab kamu sudah belajar kan ni. Jadi sin, kalau saya buat sin theta, pen warna lain lah. Okey, kita buat sin theta daripada segitiga yang ni. Segitiga ni. Apa bagi apa? Apa bagi apa? Sin theta ni. Tengok segitiga ni je. Tentang bahagi sebelah. No respond. Aktif sikit, aktif. Sekejap. Sin fy per f. Fy per f. Betul. Fy per f. Betul. Okey. Fy per f. Betul. Okey. Fy per tak apa. Okey, fy per f. Kalau susah saya, ada yang tidak ingat, mungkin tidak ingat lah. Kalau saya ingat ginilah. Saya tak handsome kan? Betul kata? Jadi kalau sin dia adalah sin saya, T itu tak, H tu handsome. Jadi rumus dia sin theta adalah T per H. T adalah tentang bertentangan, iaitu Fy. Okay. H adalah hipotenus. Okay, hipotenus, iaitu F. Okay. Jadi itu kalau siapa yang tidak ingat. Yang lain tu ada dia punya rumus jugalah, tapi kita fokus pada satu je untuk sin dulu Okay. Jadi di sini kamu susun, bila kamu pindahkan, jadilah rumus yang Fy. Kan ini kan? Ni. Jadilah rumus yang ini. Jadi yang ini dapat sudah. Okay. Dia guna sin. Boleh? Okay. Kalau boleh, kita tengok cos. Okay. Cos. Kita tengok cos. Jadi saya padam. Okay. Kalau cos, apa bahagi apa? Fx bahagi F. Okey, fx bahagi dengan f. Okey. Okey, jadi fx bahagi dengan f. Jadi matematik kamu ingatlah. Jadi bila kamu pindahkan f ke sebelah, jadi darab
F darab dengan cos theta. Jadi di situ dapat rumus yang pertama ini. Ini dapat sudah dua itu sudah dapat. Okey. Okey. Sekarang saya akan beritahu lah petua-petua. Saya ada petua lah. Ada petua tapi tidaklah hebat sangat petua tu. Mungkin berguna untuk yang mau tahu je lah. Okey. Yang mungkin kamu boleh ingat lebih cepat kan. Okey, saya try lah. Jadi petua untuk kamu ingat supaya yang tadi kamu dapat fx yang kamu keluarkan tadi, fx adalah f cos x. Petua macam mana kita boleh ingat fx sama dengan f cos x. Okey. Tapi saya ulang walaupun kamu tulis fx, ni cos ni bukan tetap. Maksudnya dia boleh jadi sin, boleh jadi sin, boleh jadi cos. Walaupun dia fx, tapi itulah jangan keliru dengan apa yang kamu baca dalam buku teks. Jadi saya bagi petua tanpa mengira apa-apa. Ni tidak kisah. Tidak kisah yang ni, tak kisah fx ke fy ke. Kita hanya perlu ingat cos je. Ingat cos. Kita ingat satu je cos. Yang sin tu mestilah yang satu lagi. Jadi kita ingat cos. Okey, cos. Jadi saya tidak guna fx. Saya guna apalah simbol, guna apa-apa je lah kan. Simbol di sini apa-apalah simbol. Saya letak kotak begitu je lah kan. Macam mana kita boleh ingat? Kita boleh apply petua untuk apply f cos theta ni tanpa kamu perlu hafal fx mesti f cos theta. Tidak. Dia bukan begitu. Okey, jadi kita tengok contoh. Saya bagi satu contoh. Okey. Okay, contohnya ada daya begini kan. Daya begini. Jadi contohnya 15 Newton lah. Kita ambil yang mudah, 15 Newton. Ini contoh je. Daya ni boleh dileraikan. Jadi kamu belajar sudah tadi, boleh dileraikan. Okay, dileraikan maksudnya ingatlah dia mesti berserenjang lah kedua-dua komponen leraian daya tu. Ada menegak, ada mengufuk. Okay, menegak ni biasanya di label Fy. Mengufuk biasanya di label Fx. Tapi kamu boleh label apa-apa simbol kamu lah. Menegak mau label apa ke, mengufuk mau label apa-apa yang kamu suka ke, tak kisahlah. Okey, jadi saya mau tunjuk macam mana mau apply cos tu. Cos. Jadi kita ingat satu. Cos. Jadi dalam soalan dia akan bagi sudutnya. Contohnya sudut dibagi sini 30 darjah. Contoh ini contoh 30 darjah. Okey, dia bagi sudut sini. Jadi kita fokus pada sudut dia. Oi, keluar apa ni? Kita fokus pada sudut 30. Jadi kita tengok sudut di mana. Okay, sudut ini berada di kawasan ini. Bermaksud kalau nanti kita tulis 15 tadi. Okay, 15 tadi tu, 15 ini kita akan, kalau sudut di sini kita ikut bahagian sudut di sini. Jadi 15 cos 30. Okay, saya tulis dulu 15 cos 30 darjah. Jadi apa benda 15 cos 30 tu dapat hasil apa? Kita cari apa? 15 cos 30 tu 15 cos 30 tu adalah fx. Sebab apa? Sebab kita ambil tu seolah-olah kita mau cari bahagian sini. Jadi kita ikut sudut. Sebab tu saya kata cos. Cos tu maksudnya ikut. Cos. Ikut. Maksudnya 15 ikut sudut ini. 15 ikut sudut ini, kita dapat komponen ini. Jadi kita dapat yang ini adalah fx. Fx. Tapi arahnya ke kiri lah. Arahnya tak kisah. Arahnya nanti. Yang penting teknik dia. Jadi kita ingat cos. Cos maksudnya ikut. Kita ikut sudut yang dibagi. Daripada daya 15 ni kita ikut, dapatlah komponen ini. Komponen ini. Okey, cos. Okey, ini cos. Jadi ini adalah fx. Jadi kalau fy adalah kita dapat sudah satu fx. Jadi fy tak payah fikir panjang. 15. Kalau cos tu yang fx, mestilah yang fy tu adalah sin. 15 sin 30. Okey, 15 sin 30. Okey. Okey, contoh lain. Kalau saya bagi sudut, okey, contoh yang lebih kurang contoh lebih kurang sama. Okey, ada daya ke sana. Ambil contoh yang sama lah. Okey, contoh yang sama. Ni komponen menegak. Okey, ini komponen mengufuk. Okey, sudut 30. Okey, tapi sudut 30 tu dia tidak tulis 30, dia tulis sudut 60. 15 Newton sama macam tadi. Ini adalah Fy, ini adalah Fx. Okey, ini contoh yang
supaya kamu lebih faham. Okey? 60. Cikgu, sama je soalan ni. 3, jadi kalau di sini memang 30 cikgu. Jadi sama je. Jadi itu yang tujuan saya tunjuk soalan ni. Kalaulah sudut dibagi di sini, okey, kalau kamu decide, okey, kamu decide sudut ini kamu mau guna. Kalau kamu mau guna sudut ini, tengok teknik dia. Ingat tadi saya kata teknik dia kamu kena ingat ni je. Apa-apa sama dengan F cos X. Jadi kita tengok sudut tu berada di mana. Sudut berada di sini. Jadi teknik dia, kalau cos ni kita ingat satu je. Cos ni ikut je. Ada 15. Kalau saya tulis dulu 15 cos 60. Kalau saya tulis begini, maksudnya saya mencari apa? Saya mencari fx ke saya mencari fy? Mestilah saya mencari fy. Jadi saya tulis ini fy. Fy sama dengan 15 cos 60. Fy. Cikgu betul ke? Tadilah rumus buku teks tadi Fy mesti sin. Itu saya kata dalam soalan, tengok sudut. Kita pilih dulu sudut apa yang kita prefer. Mula-mula buat keputusan sudut yang kita prefer. Kalau kita ikut soalan, sudut dalam soalan di sini. Sudut dalam soalan di sini. Jadi teknik yang saya kata sekarang ni petuanya satu je, iaitu kita guna cos sepanjang masa. Jadi 15 cos 60, kita ikut bahagian sudut itu, maka kita dapat Fy. Cos 60. Okey? Jadi kalau Fx, Fx ni, ni. Tadi sudah guna cos. Sekarang ni 15 sin 60 lah. Sebab cos sudah guna, maka sin dah. Sudut sama, sudut 60. Okey? Okey, jadi kamu tengok. Kalau buku teks Fy ni ditulis sin kan? Sin. Sin. Tapi janganlah kamu hafal Fy itu sentiasa sin, jangan. Kalau saya sedang cerita, kamu tengok sudut di mana, kamu start dengan cos lah. Cos. Kalau kamu start dengan cos, ikut, maksudnya kamu akan dapat fx dulu untuk yang ini. Kalau situasi sekarang ni 60 di sini kamu guna cos 15 cos 60, kamu dapat Fy duluan. Jadi yang Fx tu, yang tu adalah, kalau cos sudah guna, mesti Fx tu adalah sin. Sin. Okey. Cuba kamu bandingkan dua-dua ni. Fy, cuba kamu kira. Ini bukti dia, jawapan dia sama je. Jadi ada yang tanya, cikgu, sama je dua-dua contoh ni. Ini cuma ambil sudut 60, ini ambil sudut 30. Tapi 60, 30 sini pun tambahkan jadi 90. Ini 30 campur 60 di sini jadi 90. Sama je soalan ni, cikgu. Jadi itu saya kata kamu tadi. Cuba kamu kira ni. Kamu kira yang ini sama ke Fy dengan Fy ni? Fy yang ini, Fy ni. Jawapannya akan jadi sama. Sama. Sebab tu jangan kamu terkongkong dengan buku teks. Jangan terlalu terkongkong dengan buku teks. Petua ni cos. Ingat, kami ingat cos, kita tengok sudut dulu di mana, kita ikut sudut tu ke arah sudut yang bahagian ada sudut tu. Jadi itulah cos. Jadi kita dapat komponen itu dulu. Okey. Jadi sama juga dengan yang ni. Kalau kamu cek yang ni dua ni, fx. Kalau buku teks dia guna cos kan, tapi cos 30. 15 cos 30. Tapi kalau fx yang ni, soalan ini saya guna 60 ni, fx dia 15 sin 60. Jadi tapi sama je. Jawapan dia hasil sama. Cuma itulah. Jadi ini petua lah. Siapa boleh ingat tak ada masalah. Siapa tidak boleh ingat, dia kena keluarkan yang segitiga yang kita bincang tadi lah. Keluarkan guna segitiga yang kamu belajar sin apa tu, STH tadi tu kan. Sin adalah tangent, sin adalah tentang bahagi dengan hipotenus. Kamu kena keluarkan sendirilah rumus tu, supaya kamu tahu Fy tu apa, Fx tu apa. Okey. Jadi itu adalah tips mudah. Okey, sebenarnya tips mudah itu ini je, satu ni je. Sentiasa ingat, ni saya kasih warna kuning ni. Okey. Di mana kedudukan sudut itu? Okey. Di mana kedudukan sudut itu? Lepas tu kita terus guna cos sahaja, terus dapat f cos theta tu merujuk pada ke arah mana sudut itu berada, tempat sudut itu. Jadi komponen itulah kita dapat duluan. Okey, yang kotak kosong ni adalah komponen yang kita dapat yang pertama. Okey, tak kisahlah, mungkin menegak ataupun mungkin mengufuk. Okey.
Tak apa. Nanti di hujung-hujung nanti ada latihan praktis formatif tu. Itu nanti kita akan mahir di sana. Menggunakan petua saya bagi tahu tadi tu. Okay, kita ingat kos je. Ingat kos, kita tengok sudut kita. Pilih satu sudut. Jangan pilih dua-dua berterabur. Pilih 30, pilih 60, kadang-kadang 60, kadang-kadang 30. Jangan bercampur-campur sudut. Sudut itu pilih dulu satu sudut yang kamu mahu. Sama ada dalam soalan itu ataupun sudut yang kamu guna yang sendiri punya sudut yang bukan dalam soalan. Okey. Jadi nanti dalam latihan nanti praktis formatif yang di hujung-hujung video ni, kamu tengoklah latihan itu. Okey, nanti kita try. Okey, kita tengok contoh 1. Okey, contoh 1. Acara menarik bongkah kayu. Ada kamu type apa-apa ke di sini? Oh, okey, yang tadi. Okey. Lerayan acara menarik bongkah kayu. Okey, ada T, semua daya-daya tu ada ditulis sini. Tarikan R, tindak balas normal. R bukan rintangan tindak balas normal. Ingat ni simbol yang minggu lepas punya subtopik ni. W, weight, berat. FR adalah daya geseran. Biasanya dalam teks kamu dia guna FR jadi ikut je lah. Okey, semua nilai ada di sini. Okey, yang pertama hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk. Okey, komponen mengufuk maksudnya yang tadi Fx. Mengufuk simbolnya Fx sebab X tu paksi mengufuk. Okey. Kalau menegak adalah Fy. Oops. Okey. Okey, mengufuk. Dia mau cari magnitude komponen mengufuk dan komponen menegak bagi daya tarikan. Bagi T lah. Jadi T ada dia bagi. Jadi tengok dia punya jawapan dia. First step lukislah. Walaupun ni lukislah dulu yang ni. First step dia lukis. Ni T, lepas tu dia ada TX, ada TY. Sudutnya itu yang penting. Ni kita tengok sudut dia di mana dia bagi sudutnya di sini. Di sini. Kemananya ke daripada mengufuk ke arah daya itulah. Di sini 30. Jadi lukisan tu beginilah betul lah dia buat. Jadi TX daripada T ni kita turun ke bawah begini kan. Jadi mengikut arah sudut itu maka kita guna cos. Jadi sebab tu dia buat TX adalah 36 cos 30. Okey, 36 cos 30. Okey, jawapannya 31.186. Ke arah mana? TX tu ke arah mana? Ke kanan kan ni? Ke kanan lah sebab anak panah kanan ni. Okey. Okey, kita sudah dapat TX. Okey, TX settle. Tadi kita guna iaitu 36 T36 cos 30. Cos 30. Kenapa cos 30 dapat TX? Sebab kita daripada T pergi ke 30, maka kita dapat TX lah dulu. Sebab itu dia adalah 36 cos 30. Okey. Okey. Kalau TY guna sudut yang sama 30, jangan fikir sudut lain. Jangan fikir 60 pula di sini ni. Okey, ni kalau mahu cari TY senang saja. Tadi kamu guna cos. Maka kalau TY guna sudut yang sama 30, cuma tukar cos itu pergi sin. Itu sahaja. Jadi kalau kamu ingat ini, maka yang satu lagi mahu cari komponen yang satu lagi, tukar saja cos pergi sin, dapat sudah dia punya jawapan dia. Okey, TY ke atas. Kenapa ke atas? Sebab gambar ni tengok TY kan menuju ke atas. Okey, menuju ke atas. Okey, jadi tadi yang contoh saya tunjuk tadi, cikgu sudut 30 je ke boleh guna? Okey, contohlah saya tanya kamu kan. Okey, saya test kamu punya pemahaman. Saya sudah sebut tadi. Okey, contohlah kamu jenis yang tidak mau guna yang soalan punya. Kamu ada sendiri-sendiri punya sudut. Kamu mau guna sudut yang sendiri-sendiri. Jadi kamu pun pilihlah 60 sini kan. 60 boleh guna 60 sebab 60 campur 30 90 darjah. Dia adalah berserenjang kan. Jadi sini 60. Okey, 60 boleh guna 60. Tapi 60 pastikan dua-dua TS dengan TY itu mesti 60-60. Jangan pula 60 ada 30 ada. Jadi kalau mau guna 60 tidak ada masalah.
Okey, jadi kalau mau guna 60 kita tengok. KT ikut kod. Kita kod, maknanya kod 60 lah kita, sebab kita pilih 60. Kalau kita pilih 60 lah. Jadi kalau pilih 60 cos 60, kita akan dapat, mula-mula kita akan dapat TY dulu. Jadi saya boleh tulis, saya kasih kecilkan pen. Saya punya mata pen. Okay, TY. Saya akan dapat TY dulu, iaitu 36 cos 60 darjah. 36 cos 60. Cikgu, mana sama cikgu? Cuba cikgu tengok sini ni, TY ni mana ada cikgu salah ni. Dia kan guna sin. Saya yang cikgu guna tu cos. Ni dia punya jawapan dalam buku teks guna sin. Itu kalau dia guna 30. Sudah saya beritahu tadi. Sekarang ni kita bincang kalau kita mau guna 60. Kalau mau guna 60, daripada T ni 36 lah, nilai dia 36. Kita ikut sudut itu, kod maknanya guna cos. Okey, cos ikut. Okey, cos 60. Okey, cos 60. Jadi 36 cos 60, dapatlah TY dulu. Jadi saya tulis TY 36 cos 60. Cuba kamu kira ni. Okey, kamu kira jawapan dia ni memang confirm sebiji sama dengan jawapan yang ini. Cuba test. Cuba try test. Cuba try test. Sama sebiji sama, 18 juga. Jadi sudut itu tidak semestinya guna yang dalam soalan. Kamu boleh pilih kamu punya sendiri. Mungkin boleh guna di sini. Bukan mungkin boleh guna di sini, memang boleh guna di sini 60. Okey. Jadi kalau guna 60, TY sama dengan 36 cos 60. Maka kalau mau guna 60 juga, lagi sekali 60 untuk cari TX, maka 36 sudah guna cos. Maka untuk cari yang komponen satu lagi, iaitu TX, yang inilah TX ni, kita guna sudut yang sama, cuma kamu ubah dia punya cos jadi sin, cos jadi sin. Jadi sin, cuba kamu test kira jawapan dia ni jawapan dia ni yang 36 sin 60 tu mesti sama dengan yang ni, jawapan ni. Okay, mesti dapat jawapan ni juga ni. Okay. Jadi terbuktilah sudut kamu pilih, tidak kisah pilih yang mana. Yang penting, saya ulang lagi, sudut kamu tetapkan diri kamu dulu, mana yang kamu mau pilih. Jangan kamu ada 60, ada 30, ada 60, ada 30. Jadi kamu sendiri pening, kamu pun give up. Jangan begitu. Pilih satu sahaja sudut. Yang beza dia antara cos dengan sin je. Yang sudut itu kekal sama 60. Kalau pilih 60, 60 lah yang satu lagi. Kalau kamu pilih 30, satu komponen 30, komponen yang satu lagi mesti 30 juga. Okey. Ingat petua dia, pilih sudut, lepas tu kita gerak ikut bahagian sudut itu, maka kita akan dapat komponen yang kita dapat ikut tadi tu. Kalau kita pilih sudut di bawah ni, daripada daya tu kita gerak ke, kalau sudut di bawah ni lah, kita gerak ke sudut itu, ke bawah tu, maka kita dapat komponen mengufuk, iaitu fx ataupun tx. Tapi sudut inilah, jadi cos lah. Jadi daya ni cos sudut, kita akan dapat mengufuk. Tapi kalau kita pilih daya, kita pilih sudut yang di atas, okey, di atas, maknanya daripada t cos, masih cos bukan sin. Kita ingat satu je lah, cos. Okey, cos sudut itu, maka kita dapat yang ini dulu, yang menegak. Yang menegak fy lah, ty. Jadi mana-mana sudut, memang cos lah kamu start dulu. Memang cos lah. Itu petua dia lah. Jadi kamu kena ingat satu je. Kamu ingat satu je lah, tak payah ingat dua-dua. Okey, tak payah ingat sin cos mana sin mana cos. Okey, ingat cos saja, yang satu lagi confirm sin. Okey, jadi itu adalah cara senang ingatlah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, soalan B. Tentukan magnitude dan arah daya paduan. Okey, daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu, maknanya magnitude dan arah daya paduan. Okey, ingat kita punya sistem kita ni ada yang menegak kan, ada yang menegak begini, maknanya daya paduan ada yang secara menegak begini, daya paduan ada yang secara mengufuk begini kan. Okey, daya paduan dalam sistem kita ada
banyak daya. Ada ke atas, ke bawah kan. Kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. Jadi maknanya daya paduan pun dipecahkan kepada dua komponen. Daya paduan yang sistem mendata ataupun melintang, mengufuk. Satu lagi daya paduan untuk sistem yang menegak. Jadi ada dua lah daya paduan yang dipecahkan. Satu komponen menegak, satu komponen mengufuk. Kalau daya biasa tadi pun dua juga kan. Jadi kita tengok macam mana. Yang pertama, TX kita sudah dapat. TX, kalau kamu ingat tadi lukisan dia macam mana tadi? Dia ada begini 36, betul lah, 36. Lepas tu kita ada begini 31.18 kan. Lepas tu kita ada geseran belakang ke belakang, ke kiri, ke belakang lah, iaitu 20 Newton. Jadi untuk mengufuk, daya paduan bagi komponen mengufuk, daya paduan, ingatlah, daya paduan bukan tolak. Sebenar-benarnya daya paduan adalah hasil tambah semua daya yang ada. Tapi memandangkan ada ke kiri, maka sebab itu dia ada tanda negatif ni. Jadi 31.18 tambah dengan negatif 20, dapatlah baki dia 11.18. Sebab tu dia jadi tolak. Sebab tambah dengan tolak ataupun positif negatif jadi negatif. Jadi tolak lah. Ini komponen mengufuk. Kalau komponen menegak, kita tengok daya paduan dululah. Untuk komponen menegak, tadi mengufuk, menegak. Kita tengok bahagian yang mencacang lah, menegak. Jadi menegak. Kalau menegak, kita ada daya tindak balas, iaitu R, nilai dia 6 Newton. Kalau tidak silap saya 6 Newton ke atas. Dan kita ada berat. Berat dia adalah 24 Newton. Guna warna lain lah. Okey, 6 dengan 24. Okey. Yang mengufuk, yang menegak tadi TY. Okey, TY kita tadi, kalau kita tengok balik yang tadi, apa nilai TY kita tadi Yang dia bagi tadi 18 kan? 18. Jadi kamu perasan di atas, yang ke atas ada dua. Satu 6 Newton, yang kedua ada 18 Newton. 18 Newton. Yang ke bawah ada satu je, iaitu 24. Jadi mau kira daya paduan untuk bahagian menegak ataupun sistem yang menegak, kita tambahkan semua. Jadi bila kita tambahkan 18, 18 tambah dengan 6, ni atas ni positif lah kan, 18 tambah dengan 6 tambah dengan yang ke bawah ada negatif lah, sebab dia ke bawah. Jadi negatif 24. Bila kamu kira komponen menegaknya kosong. Ni tekan kalkulator ataupun guna otak pun boleh dapat kosong. Jadi daya paduan adalah bernilai kosong untuk sistem yang menegak. Jadi secara kesimpulan dia, kalau daya paduan yang menegak kosong kan, daya paduan menegak kosong, adakah objek yang ditarik itu bergerak ke atas atau ke bawah? Ataupun tidak? Tidak ke atas, tidak ke bawah. Kalau daya paduan menegak kosong. Dua-dua tidak. Jadi tidak ada maksud apa-apalah. Maksudnya kamu tidak boleh cakap kotak ni bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Kotak ke apa dalam soalan ni saya tidak ingat sudah. Objek lah kan. Jadi kalau yang melintang tadi mengufuk, ada nilai dia, daya paduan dia ada nilai dia, bermaksud ada yang menang. Ni. Kalau dulu kan belajar, kalau ada baki daya paduan tu ada, maksudnya dia menang, ada yang menang. Ke mana dia menang? Positif ke negatif?
positif menang. Maksudnya dia menang ke kanan. Jadi kesimpulan sini, daya paduan ke atas bongkar ialah 11.18 Newton ke arah kanan. Okey, ke arah kanan. Dari mana datangnya kanan? Macam mana boleh tahu kanan? Macam mana boleh tahu? Kamu belajar minggu lepas, 2 minggu lepas. Ke kanan ni 31.18. Lebih besar daripada ke kiri 20. Jadi confirm yang bakinya tu mesti ke kanan. Lebih kuat kan? Okey, kalau tidak silap saya minggu lepas, 2 minggu lepas ke kita tak apa ni? Yuki punya rambut kena tarik kan? Saya tidak ingat detail lah. Okey, tapi saya ingat contoh itu je. Okey, jadi yang ke B settle. B settle. Daya dengan magnitude dan arah daya paduan settle. Okey, yang ke C. Pecutan. Okey, pecutan tiba-tiba pecutan. Kan? Pecutan bongkar, dia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Jadi dengan pecutan, dengan nilai pecutan berapa? Itu soalan dia. Jadi rumus dia ingatlah, F sama dengan MA ataupun saya biasa guna Fnet sama dengan MA. Fnet. F ini maksudnya daya paduan. Daya paduan yang mana? Yang mana satu? Yang sifar ke yang tidak sifar? Mestilah yang tidak sifar. Kan? Sebab objek bergerak ke kanan, jadi daya paduan mestilah yang ambil yang ke kanan, jangan ambil yang sifar tadi. Sifar tu ke atas bawah tadi tu. Okey? Okey, jadi yang ni kita susun A bla bla bla, ambil nilai F yang ke kanan tadi, daya paduan mengufuk. Nilai tadi sudah kita dapat 11.18 bagi dengan 2.4. 2.4 ni apa ni? Jisim kan? Jisim dia bagi ni. Bagi dengan jisim dapat 4.66 ms negatif 2. Okey, settle. Okey, ada soalan ni setakat ni. Saya mau terus pada latihan ni. Okey, jadi kita tengok latihan formatif 1.2. Okey, leraikan. Okey, contoh yang pertama, leraikan daya-daya kepada komponen menegak dan mengufuk. Okey. Okey, komponen menegak dan mengufuk ada 2 soalan je. Senang je lah, minggu ni senang je. 2 soalan ni je. Okey, jadi komponen kita label lah dulu. Okey, jadi dalam kertas kamu nanti soalan mana mouse saya ni? Okey, soalan yang ni soalan tak payah salin, tapi gambar rajah ni kamu salin sebab saya mahu kamu label. Dalam exam ada kemungkinan dia tanya, dia suruh kamu label mana menegak, mana mengufuk. Jadi dalam soalan nanti kamu salin gambar dia je. Jadi di sini label lah apa F Y, yang mengufuk ni adalah Fx. Label gitu. Okey, jadi ini soalan ni. Jadi komponen okey, mula-mula kita ingat petua tadi. Sudut dia bagi yang mana? Kita ambil sudut yang dia bagilah kan. Dia bagi sudut sini. Okey. Dia bagi sudut sini. Jadi sudut ada di sini. Kita ambil 70. Okey, kita ambil 70. Lepas tu kita menghala ke sudut, bahagian sudut itu. Maksudnya kita daripada 70 kita mau ke sini lah. Kita mau ke sini maksudnya kita dapat yang ini. Ni dapat yang ni. Jadi 70 kalau kita hala ke sudut adalah cos 42. Oops. Okey, 42. Ini adalah apa yang di bawah lah, yang kita halakan itu ke arah mana? Ke arah Fx sini. Jadi itu adalah Fx. Okey. Cik tekan berapa nilai dia? Okey, berapa? Ada yang kira? .02 sudah dibundarkan. 2 tempat perpuluhan ataupun 1 tempat perpuluhan boleh lah. Okey, 52.02. Okey, jadi jawapan kamu adalah 52.02. Okey, 2.02 Newton. Okey, itu Fx. Jadi kalau Fy, sebenarnya kalau kamu komponen menegak mengufuk ni, apa-apa simbol pun tidak kisah. Guna
guna A ke guna B ke di sini, huruf besar lah. A, B ke apa, F dengan G. F tak boleh. F nanti keliru dengan daya. H ke ataupun J ke di sini. Okay. Yang penting petua tu kamu ingat. Petua yang tadi. Kita tengok sudut dulu. Kita ikut arah sudut. Itu adalah cos. Okay. Jadi FY. Kalau FY tak payah fikir banyak. Ambil saja sin. Guna sudut yang tadi. Dapat terus jawapan dia. Berapa? 48. Peza bukan 48. 70 sin 70 sin 42. Peza. Kita pilih sudut yang sama ni. Sudut yang sama. Jangan ubah sudut. Kita pilih sudut sama. Sebab itu saya kata, buat keputusan sudut mana dulu yang kamu kena pilih. Jangan campur aduk dua-dua sudut. Itu jadi pening. Cikgu, sudut mana ni cikgu? Itu yang menyebabkan 3-4 batch SPM yang lepas tu keliru berterabur semua orang. Jangan begitu. Okay? Jadi pilih sudut satu je. Iaitu 42. Cuma kita tukar dia cos yang tadi, sekarang sin lah. Okay? Jadi 46.84. Okay? Okay, boleh? 46.84 Newton. Okay? Okay. Okay, contoh contoh kalau saya buat soalan. Seronok kalau saya buat soalan ni. Okay, kalau saya buat soalan, contohnya sini tiada. Macam tadi, kita test beberapa orang yang keliru lagi. Kalau sini tiada, dia tidak bagi Okay. Lepas tu, sini ada 48. Okay, kecilnya darjah 48. Okay, soalan samalah. Cari daya cori pula. Itu cori itu cerita Hindustan. Okay, cari sudut ataupun cari apa ni, daya komponen menegak dengan mengefuk. Soalan sama. Tapi sekarang sudut di sini. Ingat petua dia. Jangan lagi fikir sin cos ke apa ke, jangan. Ingat petua dia. Sudut ada di mana? Di sini. Daya tu di sinilah 70. Jadi sekarang kita mau dapat yang ini. Yang ini maksudnya yang ini nak menegak ni. Jadi kita akan tulis FY sama dengan, sebab apa FY? Sebab kita mau menghala ke sini. Jadi inilah FY dia. FY adalah 70 dengan 48 tu apa? Sin ke cos? Cos ke sin? Cos. Cos. Ingat sudut kita di mana. Jadi kalau kita mengikut tempat sudut, ni 48, kita ikut dia. Ikut cos. Cos kan KO kan? KOS. KO tu kod. Ikut lah maksudnya ikut. Jadi cos. Ikut 48. Jadi cos 48. Okay. Okay, cos 48. Okay. Cuba kamu kira 70 cos 48. Berapa jawapan dia? Kira. 46.84. Okay. 46.84. Yang tadi yang darjah pula. Yang tadi ada yang keliru kan? Okay, sekarang ni sekarang ni kita tengok. Tadi kita ada nilai. Cikgu, ni sama tadi ni 46.84 Newton dengan ini sama cikgu ni. Tapi sini sin, sini cos. Sebab dia yang ini, kalau soalan itu sudutnya yang tadi, yang di bawah sini. Jadi kalau di bawah sini dia guna, kalau di bawah sini kita mau cari yang menegak. Okay, kita mau cari yang menegak ni, tapi dia bagi di bawah sini. Maka kita guna sin. Kita tidak ikut dia punya arah sudut tu di mana. Jadi dia guna sin. Tapi jawapannya sama. Cuma itulah. Pertama, kena decide sudut mana, sudut apa yang kamu mau ikut. Kedua, kalau kamu ikut sudut itu, cos dulu. Tu je. Okay. Jawapan sama. Tengok FY dia sama. FY sama je. Okay. Sama. Okay. Jadi habis. Saya tidak mahu kamu lebih keliru. Kita tengok soalan yang ke B. Okay.
Okay, yang ke B. Okay, cuba dulu mengufuk. Contenglah di mana. Kalau kamu terus ada buku latihan di depan phone kamu, terus buat lagi bagus kan. Okay, lukis dulu. Lepas tu kamu labelkan di mana dia punya fx dengan fy. Okay, label fx, fy. Ni fx. Okay, kalau komponen mengufuk ada anak panah lah. Tadi saya lupa mau letak anak panah kali kan. Ni ada anak panah ni. Lupa pula. Okay, fx kiri, fy kanan atas. Okay, jadi kalau yang ni fx kiri, fx kiri, fy dia ke bawah. Okay, fy dia ke bawah. Okay, kalau dibagi soalan begini, okay, jadi pilih sama ada mau sudut di sini ataupun mau pilih sudut yang dibagi je. Kalau senang cerita, sudut yang dibagi lah. Okay, okay, kita sudut yang dibagi 64. Okay, kita ada 90. Jadi kalau saya tulis 90, okay, 90, saya ikut kawasan sudut itu 64. Jadi 64 kalau ikut maksudnya cos, ikut cos. Maka jawapan ini jawapan nanti adalah merujuk kepada apa? Fx ke Fy? Fx, bagus. Jadi mahir sudah kan? Fx. Sebab kita ke arah sini. Okay? Jadi kita akan tulis di sebelah kiri itu adalah Fx. Okay? Jadi kira dapat jawapan dia 90 cos 64 lebih kurang 30 9.4 lebihnya tu berapa? 39.4 5 kali kan. Kalau kamu cek, kalau salah cek Okay, jadi kalau fx sudah ada, sudutnya tetap sama jangan kamu tukar pula sudutnya, ambil sudut yang sini nanti ni. Tak payah, sudutnya 64. Cuma kita tukar dia punya sin untuk dapat dia punya fy. Okay, kalau tekan kalkulator 90 sin 64, kamu boleh dapat lebih kurang 80.89 lebih kurang lah kan, 80.89 Newton. Kalau salah beritahu kalau diam maksudnya saya betul. Kalau kamu cakap saya salah, memang saya salah lah. Okay, jadi itu adalah contoh ringkas ataupun untuk memahamkan kamu lah bila mau guna sin, bila mau guna cos. Kalau kamu pening, semua sekali kamu pening, kamu boleh guna yang matematik saya cerita tadi tu, yang kamu sudah belajar lah. Sin apa bahagi apa, cos apa bahagi apa, boleh. Okay, boleh. Tapi itu kalau kamu pening yang petua tadilah. Okay, okay, jadi dua-dua ni dapat. Okay, next. Yang kedua, soalan lah sudah sekejap je ni. Sebelum yang kedua ni, kalau ada soalan lama kamu boleh chat lah. Mungkin ada yang masih malu-malu harimau kan. Tapi tak apa, kamu boleh tanya je sebenarnya. Sebenarnya saya menunggu je soalan-soalan daripada kamu ni. Cuma saya anggap kamu expert sebab tidak ada yang tanya soalan secara chat. Yang ada cuma hantar tugasan je. Yang tanya soalan mau ini macam mana, itu macam mana, ini tidak ada. Okay, tak apa, saya faham lah. Mungkin malu ke apa kan. Okay, jadi yang kedua, leraikan daya tolakan itu kepada mengufuk dan menegak. Okay, mengufuk dan menegak. Soalan yang A ni, 2A ni sama je dengan yang 1A1 tadi tu. Cuma dia dalam situasi dia. Ada situasi lah menolak mesin rumput ni. Okay, dia suruh leraikan kan. Betul ke tu? Leraikan, maknanya carilah. Leraikan maksudnya cari. Jadi soalan ni tak payah lukis seorang mesin rumput. Kamu lukis hanya dia punya daya dia macam tadi, gambaran yang ringkas je. Ada daya 90. Lepas tu ada komponen
mengufuk, dan satu lagi komponen menegak. Menegak tapi ke bawah lah. Tapi namanya masih menegak ataupun mencangcang lah. Okey, 90 ada di ni ada. Okey, sudut. Sudut dia kalau kamu pening lukis juga di buku teks dengan pensel. Tapi padam balik nanti. Dia mengufuk. Yang ni yang bawah ni. Jadi 60 tu di sini. Label sudut mana? Sudut mana? Jadi yang fx fy tu kalau mengufuk fx ni lah. Kalau melintang fy bawa ke bawah lah. Okey. Kalau label kamu betul lah kamu punya jalan kerja nanti. Kalau tidak kena label, merana lah nanti. Okey. Jadi di sini macam tadi. Okey, kita tengok sudut dia bagi di sini. Sudut di sini. Jadi kalau saya tulis, jadi cara dia ambil 90. Oi. Okay, ambil 90. Oops. Kita guna warna purple. Okay, 90. Kita tengok sudut dia 60 darjah. Kita ikut sudut dia. Ikut sudut dia ni maksudnya cos kan? Cos betul. Salah bagi tahu. Cos 60 darjah. Sebab kita ikut sudut yang dia bagi, cos lah. Cos ikut. Okay. Tapi ini nilai dia adalah, jangan pula fx. Nilai dia adalah kita ikut tu sampai dia jadi fy lah. Okay, jadi fy. Ini menegak Jadi kita dapat menegak dulu. Menegak tu kita dapat duluan. Tidak kisahlah kamu dapat menegak dulu ke, melintang dulu ke, mengufuk dulu ke, tak kisah. Okay. Jadi kira dulu. Okay, cuba kira satu orang. Saya tunggu. 45. Okay, 45 Newton. Okay, 45 Newton. Okay, maka yang sebaliknya iaitu fx. Jangan lagi fikir sudut mana satu. Terus kamu tengok sahaja yang sudah kamu buat. Gantikan sahaja sin. Sudutnya masih sama. Ni melintang. Menegak. Dia guna dia menegak pula. Mengufuk. Okay, kira. 77.94. 77.94. Okay, 77.94 Newton. Okay. Jadi Aisyah jawab. Okay, betul 45 Newton yang tadi. Okay, jadi fx adalah 77.94 Newton. Jawab sudah yang itu. Okay. Yang ke B, nyatakan fungsi. Apa fungsi dia? Komponen menegak dengan komponen mengufuk. Daya tolakan. Okay, daya tolakan ini yang ni lah ni. Yang 90 Newton ni daya tolakan. Dia tolak ni secara menyerong begini kan? Apa fungsi mengufuk ni, menegak ni? Semasa menolak mesin tu. Tu soalan dia. Okay. Jadi fungsi mengufuk dengan menegak. Mengufuk apa fungsi dia? Mengufuk. Okay, komponen mengufuk. Apa fungsi dia? Berfungsi. Saya buat ayat lah sikit kan. Kamu buat tanda titik bertindih pun boleh. Berfungsi untuk. Okay, tengok dulu mengufuk arah dia ke mana? Oh, ya. Ya, lupa. Saya lupa ada arah. Yang di sini, soalan yang pertama A tu. Dia kamu buatlah arah sini. Saya lupa sebab dalam soalan dia tidak tanya magnitude kan. Dia tanya leraikan daya. Jadi kena ada jawapan arah dalam kurungan. Ni. Jadi 45 Newton tadi tu ke kanan ke bawah. Lupa pula mau kasih tahu. Okey, ni ke bawah. Guna warna biru. Merah lah. Okey, ke bawah. Lepas tu yang ini adalah ke kanan. Okey, ni. Buat arah ke bawah ke kanan. Okey, jadi yang tadi mengufuk tadi kita punya fungsi dia mengufuk adalah untuk apa?
Mengufuk fungsi dia ke kanan kan. Apa fungsi mengufuk? Untuk berfungsi untuk apa? Kalau orang tolak kan, ada komponen mengufuk. Jadi bagus ke tidak bagus? Untuk apa? Bagus. Mengatasi daya gerakan. Alamak. Mengatasi daya geseran. Okey. Berfungsi yang penting kalau ada ke kanan, kalau geseran ke belakang kan, ke kiri. Jadi kalau ada yang mengufuk, baguslah. Supaya untuk mengatasi. Saya ambil ayat kamu lah. Mengatasi. Saya tak terfikir pula mengatasi, kataan mengatasi tu. Okay, mengatasi daya geseran. Tu je lah. Mengatasi daya geseran. Okay. Ini mengufuk. Kalau komponen pen warna lain. Pink gelap. Okay, komponen ni yang pertama. Yang pertama ni kita buat nak panah ke apa ke, kita label lah. Star ke. Star. Okay, komponen menegak. Okay, berfungsi. Komponen menegak tadi tu ke bawah kan? Ke bawah. Okay, menegak tadi tu ke bawah. Ya, dalam soalan kita ke bawah lah. Jadi apa fungsi dia? Untuk apa? Kamu rasa untuk apa? Mesin ni dia ada berat dia kan? Dia ada berat dia sendiri. Contohnya mesin rumput meimbangi berat. Okay, meimbangi berat. Okay, boleh lah. Meimbangi berat. Tapi tambah sikit. Okay, berfungsi untuk kalau berat saja dia sudah berat kan. Jadi dia sudah di tanah kan. Kalau kita tidak tolak dia ada berat dia sendiri kan. Kalau kita ada mengufuk lagi yang tadi, kita ada nilai yang tadi 70 berapa tadi? Mengufuk pula. Menegak tadi tu 45 Newton. Ada lagi tambahan 45 Newton ke bawah. Maksudnya kalau kamu mesin rumput tu boleh apa? Dia ada top up lagi 45 Newton tu ke bawah. Berat dia suku asing, ada 45 lagi ke bawah. Jadi kamu rasa rumput itu dia ataupun panjang rumput itu boleh apa? Boleh terpotong. Boleh terputung. Boleh terpotong dengan lebih apa? Lebih pendek kan? Betul? Lebih baik. Lebih baik lah. Betul lah. Lebih baik, lebih pendek. Jadi yang pertama saya ambil saya guna ayat kamu. Untuk meimbangi. Okay, untuk meimbangi berat mesin rumput. Okay. Dan membolehkan atau saya guna istilah dan memampatkan ataupun memampatkan mau lagi padat dengan bumi. Memampatkanlah. Memampatkannya itu maksudnya mesin rumput ke tanah supaya pemotongan ataupun supaya rumput dipotong lebih pendek dan berkesan. Okey, dan berkesan. Okey. Nanti kalau tidak sempat menyalin nanti kamu tengok balik yang rakaman lah. Cuma itulah, kalau tidak ada komponen menegak ke bawah tu, maksudnya berat mesin tu tidak ditampung, tidak disokong oleh yang di bawah. Maksudnya bila kamu mesin rumput tu kan, ni mesin rumput ni kan, kamu mesin rumput tu
Kalau tidak ditampung oleh komponen, tidak disokong oleh komponen bawah, dia mungkin boleh terbang begitu kan. Bukan terbang, maksudnya dia boleh meloncat-loncat. Langgar batu sikit pun terloncat-terloncat. Jadi rumput yang di batu tu tidak terputus dengan baik. Tu dia punya bayangan dia. Bayangan dia. Okey. Jadi rajin-rajin kalah mesin rumput. Tapi sekarang mesin rumput, kalau yang ni biasanya mesin rumput ni diguna di kawasan yang lapang, yang rata, di padang. Okey. Kalau ada, tapi biasanya kamu nampak yang guna rod tu kan. Tu kan. Tu biasanya adalah. Kalau kawasan yang tidak rata biasanya diguna pakai yang tu. Kalau di bukit-bukit kalau pakai yang ni di bukit-bukit ni, mati dengan orang-orang dia sekali lah, terjunam. Tak boleh, berat ni. Dia kawasan-kawasan yang rata lah. Okay? Kalau di bukit-bukit guna yang mesin yang galas tu kan. Yang pakai rod tu, rod besi tu. Okay? Okay, jadi itu untuk latihan ini. Jadi jawapan, semua jawapan sudah kena bincang. Jadi harap-harap adalah improvement dari segi berapa orang yang boleh hantar, berapa orang yang hantar kerja kan. Jadi tinggal kamu menyalin ataupun melukis gambar rajah. Okay, arahan soalan tak payah salin. Gambar rajah yang saya kata tadi tu mesti salin, terutamanya gambar rajah yang leraian daya. Leraian daya ni dipanggil leraian daya lah. Ada fx, ada y, ada fy, ada fx. Okay, ada dia punya daya. Itu dia panggil gambar rajah leraian daya. Mau sebut pun susah. Lelayan, bukan lelayan, leraian daya. Okay. Jadi itu je untuk ni. Kalau okey, angkat tangan. Tiga more Yuki. Okey, angkat tangan. Kalau tidak okey, diam-diam. Okey, semua okey lah kan. Okey lah. Okey, jadi itu je untuk hari ni. Apa-apa kamu boleh play balik video. Ikut kamu punya internet kamu dah. Tim Ricardo masih dipekan saya rasa kan, sebab adik kamu hari ni ataupun kemarin, tak ingat sudah. Okay, tak apa. Jadi tu je. Apa-apa, roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.